Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله. أما بعد. Yang dihormati Ustaz Faizal, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah, Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, Tuan-tuan Haji Muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala mengizinkan kita untuk kita bertemu dan kita akan sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah kita karangan Hujatul Imam Ghazali rahimahullah. Dan kita masuk dalam bab seterusnya, iaitu yang sebelum ni telah selesai dalam bab ada adab hari Jumaat, dan hari ini kita masuk dalam bab ada adab berpuasa. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat, dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kita ni tidak sepatutnya bagi orang Islam puasa ni ambil puasa Ramadan sahaja, sedangkan di sana ada banyak lagi puasa-puasa yang disunat dan dituntut kita mengerjakannya. Seperti mana kita ni, kalau kita solat hanya solat wajib saja, selesai dari sudut tanggungjawab, tak ada masalah. Cumanya kita rugi kerana kita tidak merebut peluang-peluang yang Allah Ta'ala beri dalam ganjaran-ganjaran amalan-amalan sunat. Dia solat kita ni ada kekurangan, kadang-kadang disebabkan kelalaian, kita duk ingat benda lain dalam semayang, kita leka dan sebagainya. Semayang-semayang sunat ni dia menampung kepada solat wajib kita yang tidak sempurna. Begitu juga dengan puasa-puasa sunat ni tadi, dia menampung puasa-puasa kita yang wajib dalam keadaan kita ada kekurangan dan kelalaian. Dan kita seperti tidak mengambil peluang, kata Imam Ghazali, kalau kita tidak tambah puasa-puasa sunat ni, bererti kita tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Dia setiap orang ni dalam syurga ni, dia pangkat dia ni antara yang dilihat adalah dari sudut berapa banyak amalan dia. Dia sama juga macam kita atas dunia ni lah. Siapa yang rajin kerja, dia mengejar keuntungan dunia, hidup dia senang sikit lah. Dia duduk rumah banglo besar, dia dapat kereta besar kerana usaha dia atas dunia ni tadi. Usaha dia nak dapat duit, dia buat secara sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi dalam bab akhirat ni kita tidak begitu nampaknya. Bab akhirat kita nak syurga Firdaus, syurga paling tinggi, tapi amalan kita tak macam nak kejar syurga. Amalan kita tu tak berapa nampak kita ni bersungguh-sungguh nak dapat syurga Allah Ta'ala. Yang ni semua kena muhasabah diri masing-masing. Yang ni tidak ada siapa pun boleh tahu kita ni dengan Allah Subhanahu Ta'ala, amalan kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, tak ada siapa tahu melainkan diri kita sendiri. Maka kita semua kena hasibu anfusakum, hisab diri kita, muhasabah diri kita. Tengok balik kita ni, kalau kita kata kita nak dapat syurga Allah Ta'ala, amalan kita macam mana? Adakah amalan kita sama macam amalan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in mengejar syurga? Yang kalau kita baca kisah-kisah sirah mereka ini, mereka punya kejar syurga ni takut kita tengok. Kadang-kadang bila tengok balik amalan-amalan para sahabat nak kejar syurga, kita tengok cermin muka kita rasa macam tak padan muka kita nak dapat syurga. Kerana mereka ni nak kejar syurga dengan hilang nyawa. Hilang nyawa, hilang ahli keluarga, tinggalkan ahli keluarga, sungguh-sungguh nak kejar syurga. Sebab itulah para sahabat, ada riwayat sebut jumlah mereka 200,000, ada riwayat sebut jumlah mereka 124,000. Tetapi yang ada di Madinah lebih kurang 10,000 saja. Yang dikebumikan di Madinah lebih kurang 10,000 saja.
Bakinya kat mana? Bakinya para sahabat ni keluar daripada Madinah. Mereka ni buat apa keluar? Mereka ni keluar sampai ke risalah dakwah. Keluar tinggalkan keluarga, keluar tinggalkan harta benda. Kejar apa yang Allah Ta'ala ganjarkan kepada mereka, iaitulah syurga yang mereka kejar. Sebab itulah mereka ni bila perang tak takut mati. Bila tak takut mati, menyebabkan tentera Islam menjadi kuat dan memberi kegerunan kepada musuh-musuh Islam. Ini level mereka nak dapat syurga. Kita ni nak sampai tahap begitu memang jauh sangat lah. Itu pun kita kata kita nak kejar syurga ni dengan amalan-amalan sunat langsung tak buat. Maka kat situ kita kena cek balik diri kita, sejauh mana kita kata kita bersungguh nak dapat syurga, tapi amalan kita tak jaga. Amalan ni tak ada orang lain tahu kecuali kita sendiri saja yang tahu. Dan kalau orang yang nak kejar syurga ni, amalan dia ni bukan macam hobi. Ada orang dia buat amalan sunat tapi macam hobi. Dia ada masa lapang, dia buat lah. Ada masa dia, banyak masa dia sibuk, dia tak buat. Dia buat semaya sunat ni macam baca Quran ni apa semua, macam hobi mancing dia. Ada masa hujung minggu dia free, dia pergi mancing. Tak ada masa dia sibuk, dia tak pergi mancing, dia cuti kejap. Begitu. Dia buat baca Quran, semaya tahajud, semaya sunat dia ni macam gitu. Ada masa lapang baru dia buat. Tak ada masa dia tak buat, tak boleh begitu. Kalau kita kata sungguh-sungguh nak kejar syurga, kita kena susun jadual amalan harian ni. Seperti mana yang Imam Ghazali sebut dalam bab-bab awal ni, nak melakukan ketaatan ni dia tak boleh tak plan. Dia mesti plan. Sungguh-sungguh daripada bangun pagi tu kita tahu dengan tahajud kita, kemudian kita pergi sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita sedekah, kemudian kita baca Quran, kemudian kita sembahyang duha, kemudian kita ada susunan amalan dia tahu pukul ni dia buat ni, pukul ni dia buat apa. Yang ni kena habiskan zikir ni apa, zikir apa. Bila ada gini, ini nampak orang nak kejar syurga. Dia ada amalan konsisten. Sebab tu kita tengok para ulama, mereka ni amalan mereka hebat. Bukan sahaja mereka ni ilmu mereka hebat, tapi amalan mereka hebat. Saya jumpa banyak tok guru yang mulut mereka tak berhenti daripada bertasbih. Kadang-kadang kita tanya anak murid dia, berapa tasbih tok guru ni baca? Berbelah ribu satu hari baca. Berbelah ribu. Mereka kejar amalan mereka. Antaranya ada tok guru yang mulut mereka tak habis-habis berhenti membaca Quran. Kerana mulut Al-Quran ni dalam kepala mereka, dan mereka ni sangat lancar Al-Quran, mulut sentiasa baca Quran. Sebab tu tak pelik, walaupun Imam Syafi'i dia sibuk dengan mengajar, dia sibuk dengan belajar, Imam Syafi'i masih sempat khatam Quran satu hari sekali, bulan biasa. Masih sempat khatam Quran sehari sekali. Ini kita nak tunjuk disiplin dalam beramal. Setiap orang dia kena ada disiplin amal. Sebab itulah ulama-ulama tulis macam-macam kitab, anjurkan amalan sekian berdasarkan apa yang Nabi SAW buat. Tujuan ulama-ulama buat ni apa? Supaya ikut mana kita nak pilih, mana amalan yang kita rasa sesuai dengan kita, yang kita rasa kita mampu buat, kita buat. Supaya ada amalan konsisten, yang ni yang akan membantu kita untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun syurga ini dapat bukan kerana amal, tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain melainkan dengan amal juga. Bila kita beramal, maka dia akan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali, nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya engkau melihat bintang-bintang yang berkelip-kelip. Nanti dekat syurga, dekat hari akhirat ni, antara nama dia adalah hari Yaumun Nadamah. Yaumun Nadamah adalah hari penyesalan. Kenapa nama hari akhirat ni salah satunya adalah hari penyesalan? Kerana semua orang akan menyesal pada waktu tersebut. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, walaupun seorang tu mempunyai amalan 40 orang Nabi, maknanya amalan bukan sikit-sikit, 40 orang Nabi, bila dekat hari akhirat, dia pun akan menyesal juga, dia rasa. Kenapa? Kerana dia rasa macam amalan dia sedikit, nak banding dengan dia tengok apa yang Allah Ta'ala sediakan dengan syurga, dengan nikmat-nikmat dalam syurga ni, dia rasa macam, Allah, ruginya aku, amalan aku sikit. Kalau aku punya amalan ni tak cukup nak dapat syurga ni, macam mana ruginya aku. Ini bayangkan orang yang buat amal soleh menyesal tengok syurga, rasa macam tak cukup amalan. Apatah lagi orang yang tak buat amal, dah tentu lagi memang menyesal lah bila nampak syurga yang Allah Ta'ala sediakan, dan bila nampak neraka yang Allah Ta'ala sediakan untuk mengazab mereka. Ini nama dia hari penyesalan. Dan bila dalam syurga nanti, nikmat dia punya hebat. Orang yang antara kisah adalah orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka. Umat Nabi Muhammad yang buat dosa semua masuk neraka. Yang buat dosa pasti akan masuk neraka kalau tidak diampunkan ataupun tak sempat taubat. Ada seorang
Dan riwayat disebut dia ni orang terakhir sekali keluar syurga. Bila terakhir sekali keluar syurga, dia dapat syurga dia tu, dia rasa syurga dia ni paling besar sekali daripada orang lain. Dia rasa apa yang dia dapat ni, Allah besar ni syurga dia dapat ni. Padahal dia ni orang paling terakhir sekali keluar neraka. Mana orang terakhir keluar neraka ni, maknanya kira dosa paling banyak lah, dia paling last sekali. Maknanya kita ni akan diazab dalam neraka ikut berapa banyak dosa kita. Banyak dosa, lamalah sikit dia punya tempoh tahanan dia dekat dalam neraka tu. Ni orang yang paling terakhir keluar daripada neraka. Dia tengok syurga pun dia rasa macam Allah besar sangat ni syurga Allah Ta'ala beri ni. Sampai tak begitu. Bayangkan nikmat syurga yang Allah Ta'ala sediakan. Sebab itulah Imam Ghazali kata, nanti kita akan menyesal kalau orang yang tidak ada amalan sunat, terutama puasa sunat, dia kata bila Allah Ta'ala sediakan ganjaran-ganjaran ni syurga, mahligai untuk orang-orang puasa, kita tak puasa. Kita rasa macam Allah ruginya kalau aku tahu atas dunia dulu aku akan banyak berpuasa. Baik. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau kerana mereka berada pada darjat yang tinggi sekali. Imam Ghazali kata orang yang puasa ni Allah Ta'ala naikkan darjat dia dalam syurga. Darjat ni darjat yang paling tinggi sekali. Walaupun syurga ni, syurga tu sendiri pun dah indah dah. Sebab tu isteri kepada Fir'aun, dia kata apa? Dia ni, isteri Fir'aun ni kata apa pada Allah Ta'ala? Rabbi habli baitan fil jannah. Wahai Tuhan, berikan aku sebiji rumah kecil dalam syurga pun jadilah. Kadang-kadang dalam syurga mana ada rumah kecil, semua mahligai-mahligai. Ini paling kecil dalam syurga ni, mahligai-mahligai yang luas seluas langit dan bumi, terlalu luas. Dan dalam syurga ni ada tingkat-tingkat juga, ada darjat-darjat dia. Ada darjat-darjat dia. Orang yang puasa kata Imam Ghazali, tingkat dia tinggi. Ni geng-geng VIP ni dalam syurga. Dah dalam syurga ada geng VIP lagi. Macam kita lah, kalau kita duduk kondo, dia ada paling mahal sekali atas dia penthouse kan. Penthouse ni rumah dia besar, apa nama, dia ada lift sendiri, apa semua, parking dia ada swimming pool lagi atas tu. Macam banglo duduk kat atas sekali. Ni paling tinggi. Ataupun kita ni dekat dunia ni ada darjat-darjat juga rumah-rumah kat dunia ni kan. Rumah Stinggan, Sting Garden, Stinggan kan, rumah daripada zinc apa semua, duduk tanam pokok apa semua. Ada rumah cantik sikit, rumah PPR flat, cantik sikit. Ada cantik sikit apartment, cantik sikit kondo, ada sikit banglo apa semua. Ada darjat-darjat rumah dia. Macam kita duduk Lemah Kelang ni lah, kita tahulah. Belah duduk Damansara, ini geng-geng Damansara ni. Damansara Hype, Mutiara Damansara ni geng-geng orang yang have dipanggil, orang yang ada-ada. Ada tempat yang kita tengok, kita tahu kawasan-kawasan orang miskin. Begitu juga dalam syurga. Dalam syurga ni dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ada kawasan orang-orang yang amalan lebih kurang. Maksud syurga juga, tapi amalan lebih kurang. Ada orang yang tingkat dia VIP, tempat-tempat yang tinggi dalam syurga. Imam Ghazali kata antaranya mereka yang banyak puasa sunat ni, mereka ada tempat yang special dalam syurga. Saya teringat kisah saya pergi kamp pelarian Syria baru hujung tahun lepas, awal tahun tu. Rupanya kamp pelarian ni pun ada darjat juga rupanya. Ingatkan kita rasa kamp pelarian ni dia lari daripada negara dia, samalah duduk dalam kemah. Tak, rupanya beza. Ada satu camp ni, ni kita rasa ni orang kebanyakan biasa-biasa ni, geng-geng biasalah. Dari sudut dia bercakap, dari sudut dia susun rumah dia, kemah dia bersepah, kita nampak dia ni orang yang biasalah. Tak jauh daripada tu, dekat je. Dalam, ingat boleh jalan kaki dalam 200-300 meter. Ada satu kawasan kamp pelarian ni, dia tak banyak kemah. Ada dalam, saya ingat saya dalam 10 kemah macam tu, 10-15 kemah. Dan kawasan dia batu cantik, batu kerikil. Kamp pelarian ni tuan-tuan, depan ada pasu bunga, ada macam anjung sikit, ada macam rak kasut. Kita tengok, lain pula kamp pelarian ni. Rupanya ni geng-geng, kita kata geng-geng Mutiara Damansara lah kalau kat kita. Ni geng-geng orang Syria yang dulu senang, yang dulu geng-geng kira ada ada status dalam negara, duduk kat situ. Camp dia pun lari beza sikit dengan orang biasa, dan dia tak bergaul. Kalau bagi makanan, yang ni geng makanan, yang ni dia orang ni behave sikit. Datang pakai dengan proper, beratur elok apa semua. Yang ni geng-geng ni main serbu je macam gitu. Rupanya begitu juga kat kamp pelarian. Manusia ni memang dia suka associate dengan kumpulan dia. Sebab tu ada pepatah Arab sebut, dia kata burung pipit tak akan terbang dengan burung pipit, burung helang akan terbang dengan burung helang. Dia begitu. Maknanya kita ni
Sebab itulah kena kahwin, Nabi sebut kahwin ni kena sekufu. Kenapa? Kerana dia takkan jadi susah kalau tak sekufu. Kita katalah burung pipit kahwin dengan burung elang. Macam mana dia nak duduk dalam kawanan terbang tu? Burung tu sayap kecil je, yang lain dia sayap besar-besar semua. Dia tak begitu kan. Dan begitu juga manusia nak tengok siapa? Tengok kawan dia keliling dia. Sebab tu almar'u ala dini khalili. Seorang tu agama di atas kawan dia. Tengok siapa kawan dia, itulah dia sebenarnya. Kalau dia ni orang-orang yang soleh, maka kawan dia pun akan orang-orang yang soleh juga. Kerana dia akan pipit sama pipit, enggang sama enggang. Kalau dia ni geng-geng Syiah, dia akan duk gaul dengan geng Syiah juga dia ni. Dia tak akan pusing mana. Dia tengok-tengok dekat situ juga. Ini memang lumrah manusia begitu. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari tersebut. Hari-hari itu ialah yang pertama hari Arafah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Sunat puasa Arafah ni adalah bagi kita yang tidak mengerjakan haji. Adapun saudara kita yang mengerjakan haji, tidak sunat bagi mereka untuk berpuasa. Baik. Kemudian hari Ashura. Kita sambut hari Ashura yang kita baru sambut sebelum ni, hari 10 Muharram. Kalau orang Syiah dia sambut hari Karbala, hari yang sama juga 10 Muharram. 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Al-ayyamul ashr, 10 hari pertama yang Nabi sebut daripada bulan Zulhijjah, yang kelebihan ni sangat besar yang kita pernah sebut hadis di sebelum ni. 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Kemudian 5 bulan, yang kelima adalah bulan Rajab, yang keenam bulan Sya'ban, yang ketujuh bulan-bulan haram, iaitu ada 3 bulan berturut-turut, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang tunggal iaitu bulan Rajab. Di dalam sebulan pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, iaitu awal bulan, tengah bulan dan juga akhir bulan. Baik. Ini bukan puasa kerana duit gaji habis awal, bukan. Ini bukan puasa sebab tengah bulan, hujung bulan makan Maggi. Ini bukan puasa tu. Ini puasa yang memang ada kelebihan. Ni dulu kalau bujang-bujang ni biasalah kan. Awal bulan dulu bujang-bujang ni mana reti manage duit, mana reti dapat gaji awal bulan, belakang KFC belanja kawan. Masuk minggu ketiga makan Maggi aja. Orang ajak pergi sarapan, tak apa, ada kenyang. Padahal tak ada duit. Hujung bulan besok gaji, kuit duit shilling pergi makan kedai mamak. Dia kata, nak duit shilling tak? Dia offer kedai mamak memang suka duit shilling, nak bagi duit bagi. Padahal tu duit yang dia ada kadang-kadang. Dulu-dulu saya bujang tu. Kadang kita hari terakhir besok gaji, hari ni kerja. Pagi tu sarapan, duit dalam poket ni ingat tak sampai RM10 pun, RM1 lebih kurang gitulah. Kemudian ada orang datang minta sedekah pakai cawan tu. Kemudian tak nak bagi jugalah sedekah. Saya duk perhati dalam bekas duit tu, saya fikir duit yang ada pada tangan dia ni lagi banyak daripada duit yang ada dalam poket aku sekarang ni. Begitulah dia orang bujang. Baik, ini kita cerita pasal kelebihan puasa ni. Antaranya awal bulan, tengah bulan dan juga akhir bulan. Yang keempat, hari-hari putih. Iaitulah hari putih ni hari apa? Hari 13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Ini dipanggil puasa hari putih. Di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan puasa, iaitu hari Isnin, hari Khamis dan hari Jumaat. Baik, kecuali hari Jumaat ni tidak boleh untuk kita puasa Jumaat sahaja, tidak dibenarkan. Isnin boleh saja, Khamis pun boleh sahaja, tapi Jumaat tidak boleh sahaja kerana di sana terdapat larangan daripada Nabi SAW yang melarang daripada puasa hari Jumaat sahaja. Jumaat mesti disamakan dengan hari sebelum atau selepas. Baik. Kemudian maka puasa pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat adalah mengkafarahkan. Kita ni mengkafarahkan, dia guna ta panjang. Kalau kita baca ni mengkafaratkan ni, mengkafarahkan dosa seminggu, dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan pada hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan, dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang kita sebutkan dalam pusingan tahunan. Puasa ni dia kafarah dosa. Kafarah dosa, dia menghapus dosa. Kerana kita tidak akan sunyi daripada dosa. Pasti kita akan buat dosa. Dosa ni ada kala dikafarah dengan kita sakit. Allah Ta'ala bagi sakit, bagi demam, Allah Ta'ala kafarah dosa kita. Kita bersabar, dapat pahala, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dan cara kafarah lain adalah dengan puasa. Puasa ni
Kita puasa Isnin Khamis dalam seminggu, dia ampun dosa seminggu tu. Kita puasa hari-hari awal bulan ataupun hari putih dalam sebulan 3 hari tu, dia kafarah dosa bulan tu. Dan ada hari-hari seperti mana hari Ashura, kita berpuasa, dia mengampunkan dosa. Ada kelebihan yang disebut mengampunkan dosa tahun ni dan tahun hadapan. Ni maknanya memang puasa ni Allah Ta'ala beri dia kafarah dosa, mengampunkan dosa-dosa kita. Baik. Kemudian, dan janganlah engkau menganggap bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum dan jimat sahaja. Baik, ni baca jawi ni macam betul. Bukan jamak ni, jimat. Jamak dengan jimat dua benda yang jauh beza. Sahaja, tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Puasa ni dia bukan sekadar tak makan tak minum. Ini puasa orang Melayu. Puasa orang Melayu dia ingat puasa ni tak makan tak minum saja. Benda lain semua dia bantai. Mata dia tak jaga, mulut dia tak jaga, fikiran tak jaga, perbuatan dia tak jaga. Janji bagi dia selagi tak makan, selagi tu tak minum, selagi tu dikira masih puasa. Sedangkan Nabi SAW sebut dekat sini, kam min sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa yang tidak memperolehi daripada puasa itu selain daripada lapar dan dahaga. Ini bagi kita yang selalu datang surau. Saya yakin kita dah biasa dengar hadis ni. Kerana ustaz time bulan puasa kan, tazkirah Ramadan. Boleh kata kalau 30 hari tazkirah Ramadan, mesti setiap kali tu ustaz baca hadis ni. Dia yang penat sekali, yang pening nak cari modal, ustaz yang tazkirah. Kan? Saya jadi imam tarawih. Jadi kita dengar hari-hari. Ada hari tu giliran saya juga nak tazkirah. Hari ni ustaz ni dah pakai modal ni, besok ustaz ni dah pakai modal ni, masuk hari ke-20, apa lagi ustaz yang tak cerita kan? Semua dah cerita dah. Dan saya rasa jemaah-jemaah ni pun dah boleh panggil sekali-sekala bagi tazkirah pula. Kenapa? Kerana dia pun dah banyak dah dengar tazkirah Ramadan ni kan. Cuma ni peringatan untuk yang lain-lain. Yang tengok live ni kadang-kadang share. Ingat kita bahawa puasa bukan sekadar tahan tak makan, tak minum, tetapi dia lebih daripada tu. Maka kesempurnaan puasa itu bagi engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan, dan menjaga lidah daripada bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, dan menjaga telinga daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Kerana orang yang mendengar orang lain mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang berkata itu, dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat kalau ia tidak mengingkari umpatan itu. Maka Imam Ghazali kata puasa ni kesempurnaan dia dengan kita menjaga semua panca indera kita. Ini baru dikira puasa. Kalau orang tu puasa tapi dia tak mampu nak jaga mata, tak mampu nak jaga telinga, dia belum dikira puasa yang sempurna lagi. Maka dia puasa sekadar perut, maka dia dapat ju' wal 'atash. Nabi kata dahaga dan juga lapar. Yang Imam Ghazali kata mata ni, yang terakhir dia kata ni berkaitan dengan mengumpat, orang lain mengumpat. Dia kata dosa sama orang yang berkata dan orang yang mendengar. Kenapa orang dengar mengumpat ni pun dikira dosa sama juga? Setengah ulama tasawuf sebut bahawa orang yang mengumpat ni batal pahala puasa dia. Mengumpat bukan batal puasa, batal pahala puasa bagi ulama-ulama tasawuf. Kenapa? Kerana mengumpat diumpamakan dengan yakula lahma akhihi maitan, makan daging saudara dia yang mati. Makan time puasa batal. Maka ulama-ulama sebut ni makan tengah puasa, makan daging saudara dia, batal puasa. Satu. Keduanya Imam Ghazali sebut apa? Orang yang duduk dengar orang mengumpat, dia sama dapat dosa orang mengumpat, balasan dia pun sama. Kerana orang mengumpat dia tak akan mengumpat kalau tak ada orang dengar. Kau pernah nampak orang mengumpat duduk dengan stand basikal, dia duduk dengan mesin tapi air tu, duduk depan mesin tapi air mengumpat. Kau tahu tak hari tu kisah ni? Mengumpat dengan mesin tapi air. Dia takkan mengumpat cakap seorang-seorang, takkan. Dia mesti bercakap dengan orang. Kalau dia cakap seorang-seorang, telefon Tanjung Rambutan ataupun Hospital Tampoi. Ini orang ni ada masalah mental ni, bercakap seorang-seorang. Ataupun panggil Ustaz Faizal suruh ruqyah dia, takut-takut bercakap dengan jin ni. Dia orang pasti akan bercakap dengan orang. Maka Imam Ghazali kata orang mengumpat ni kalau kita tak bangun, tak tinggalkan dia ataupun tak larang dia daripada berhenti, dia dapat pahala sama. Dia dapat pahala, dapat dosa sama. Kerana apa? Kerana dia beri sokongan moral kepada tukang mengumpat ni tadi. Sokongan moral lah, dia tukar dengar. Dia takkan cerita kalau tak akan dengar. Dia tukar dengar. Walaupun dia diam, dia tak ada tukar dengar gitu, dapat juga dosa gitu. Ni paling payah ni. Sebab tu saya dengar baru ni Habib Ali Zainabi dia sebut kata, kalau dengar orang kutuk orang lain, bangun. Kalau dengar orang mengumpat orang lain, tu bangun, tinggalkan. Kenapa? Kerana takut dikira gitu. Satu hal gitu, kadang-kadang dia suruh kita betulkan. Betul kan aku cakap?
Betul kan? Dan kita terpaksa kata betul pula kadang-kadang. Dah kita mengiyakan benda gitu. Benda-benda yang tak baik. Redha dengan kemungkaran berarti kita pun terlibat dalam kemungkaran juga. Ini kena jaga. Baik. Begitu pula hendaklah engkau jaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna as-sha'im al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nadhar bisyahwah wal yaminul kadhibah." 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, iaitu berbohong, mengumpat, membuat fitnah, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat, dan sumpah palsu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Innamas shaumu junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yafsuk wala yajhal fa inna imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im." Hanya sahaja puasa itu perisai. Maka apabila seorang kamu berpuasa, maka janganlah ia bercakap perkara yang tidak baik, yakni perkara-perkara yang lucah. Ataupun yarfus ni juga maksudnya bahasa kesat. Bahasa kesat. Ada orang yang memang mulut dia ni dah terbiasa bahasa kesat. Dia ni kalau cakap ni tak ada bahasa kesat satu, dia memang tak boleh. Tu kalau masuk TV tu, puas orang tu nak ban cakap dia tit, dia cakap tit. Ada banyak benda yang dia cakap tak elok. Ada orang yang mulut begini. Ini satu benda yang keji. Jangan biasakan mulut cakap benda yang kotor. Ini satu benda yang larang, yarfus. Ataupun yarfus ni juga bercakap yang lucah. Guru saya sebut, termasuk juga orang yang meluahkan kata-kata cinta pada girlfriend dia. Termasuk juga yarfus. Maknanya dia ada tunang ataupun ada girlfriend, bulan puasa dia cakap I miss you, I love you, benda gitu kan. Tu termasuk yarfus. Yang tu termasuk dalam perkara yang akan menghilangkan pahala puasa juga. Kemudian wala yafsuk, dan janganlah membuat maksiat. Wala yajhal, dan jangan bertindak seperti orang jahil. Oleh kerana itu, apabila ada orang lain cuba memusuhimu, ada orang datang cuba cari gaduh dengan kita, hendaklah kita berkata inni sha'ib, sungguhnya aku berpuasa. Dia kadang-kadang memang ada ujian datang gitu. Saya pernah hari pertama puasa pagi tu, hari 1 Ramadan pagi, hantar isteri kerja. Pagi tu dah ada orang cari gaduh jalan raya dah. Dia dah memang laluan kita. Dia lepas tu dia keluar kepala dia tak tahu, tak dengar, kita tutup tingkap kan, dia cakap apa tak dengar. Itu memang menguji kita bulan puasa. Hari pertama Ramadan kita fikir, ya Allah, sebaik hari pertama, pagi pertama Ramadan ni, kalau tak aku kejar dengan kita balik semula. Ni memang dia menguji gitu. Tapi kita lah kena sabar. Kita ni ada ilmu, faham. Cakap tak apa, inni sha'ib, sungguhnya aku puasa, aku tengah latih diri aku supaya aku boleh jadi orang yang baik. Sebab itulah hujung puasa disebut dengan la'allakum tattaqun, supaya jadi orang takwa. Kenapa? Kerana puasa ni kalau jaga sesungguh, mulut jaga, mata jaga, mulut jaga, hati jaga, habis tu kalau kita teruskan, memang itulah nama orang bertakwa. Dia sungguh-sungguh jaga semua benda dia, anggota dia. Ketika buka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang kau makan itu halal, dan jangan memperbanyak dengan makan yang lebih daripada kebiasaan yang kau makan pada waktu malam. Satu, puasa kena buka benda yang halal lah. Ni confirm lah kan. Puasa, buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketuk ukuk lu bisa ukuk. Tak kena lah. Ukuk ni tu tahu lah hukum dia, malah nak bahas. Buka dengan makan halal dulu, makan kurma. Takkanlah tuan baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu, tuan bakar kecak makan lighter. Tak kena lah kat situ. Tuan mulakan amalan amalan yang baik, buka puasa ni dengan benda tak baik. Tak. Satu, halal. Halal ni termasuk juga rezeki lah. Rezeki tu mesti daripada sumber yang halal. Bukan halal ni kira haram ni orang kita dapat babi kan. Asal babi orang Malaysia ni, Melayu memang allergic sungguh. Katakanlah ada biskut tu, tiba-tiba viral, biskut sekian-sekian ada DNA babi, habis lingkup kan beli biskut tu. Punya tak makan babi, rasuah makan, ribat makan. Dia tak tahu rasuah ribat tu lebih besar daripada babi lagi. Ni orang Melayu punya tidak faham tentang halal haram ni. Dia nampak haram ni babi je. Silap kalau kita kata babi tu sembelih, sembelih babi ni boleh makan kat dia kata. Ni tak boleh. Benda yang kena faham juga. Baik, ni kita faham dirilah kan. Ni rasuah ni kadang-kadang ni kita sebut ni, kadang-kadang benda tu tak baloi lah nak rasuah ni kan. Macam kes baru ni yang ada penguat kuasa kena tangkap tu, ambil rasuah 300, ada yang sampai RM30, masuk penjara satu hari, hilang kerja.
Masuk neraka dia tak kira kan 300 tu. Aduh, tak baloi sangat lah 300. 300 tu nak buat apa? 300 tak bagi anak bini makan kan? Tak fikir benda begitu. Ni benda-benda tak fikir ni. Saya ada kawan yang pengok perkasa, dia cerita memang ada benda ni memang berlaku. Kenapa? Kerana memang lah. Kita kalau tak kuat iman, orang hulu, dia kali pertama takut dosa. Kali pertama takut. Kali kedua, ketiga dia tanya pula, tak ada ke envelope biasa bawah meja ni, tak ada ni. Dia macam gitu. Dosa ni kali pertama macam kaki kita nipis, pijak panas. Kali pertama sakit kaki. Tapi kalau dah hari-hari biar panas, tapak kaki tu dia tebal lah. Tengok tapak kaki orang asli kan, tak pakai slipper, tapak kaki tebal mana. Tak pakai slipper tak apa, tapak kaki tebal. Begitu juga dengan kita. Buat dosa kali pertama kita akan takut dosa ni. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat, hari-hari lama-lama dosa tu jadi kalis lah kita. Rasa macam tak dosa dah. Baik. Kemudian dia kata, Imam Ghazali kata, jangan kau banyak makan lebih daripada kadar kebiasaan yang kau makan pada waktu malam. Begini, kalau kita makan malam kita, biasa, masa makan malam kita lepas maghrib ke ataupun lagi lepas balik sembahyang isyak kita makan. Berapa banyak kita makan biasa? Kalau kita biasa, hari biasa kita makan 1 pinggan. Maka bulan puasa buka pun 1 pinggan juga. Kenapa? Baik, kita tengok sini makan dia apa. Dia kata kenapa jangan makan lebih daripada kadar kebiasaan kita makan malam pada bulan lain, bukan buka puasa ni. Apabila engkau menghimpunkan makanan siang kepada makanan malam untuk engkau makan sekaligus ketika buka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan sahaja, maka tidak ada makna bagimu puasa. Kalau kita makan biasa 1 pinggan, tapi buka puasa makan 3 pinggan, maka Imam Ghazali kata dia tak puasa pun sebenarnya, dia cuma memindahkan waktu puasa. Saya bagi istilah, dia jamakkan sekali waktu makan dia. Sepatutnya dia makan pagi sepinggan, makan tengah hari sepinggan, makan malam sepinggan. Tapi dia jamakkan tu bila buka. Sepinggan, kumpul 3 sekali makan waktu buka puasa. Jadi Imam Ghazali kata dia tidaklah puasa, dia cuma memindahkan waktu makan je. Dia tukar, dia reschedule balik waktu makan dia. Dia tukar, patutnya makan 3, makan 3 waktu malam pula. Begitu Imam Ghazali kata. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih peluang untuk menambah ketakwaan. Patutnya puasa ni, makan ni juga dia adalah syahwat. Jangan tuan-tuan bayar syahwat ni dengan isteri, dengan perempuan je syahwat. Syahwat ni makan syahwat juga. Kerana ada orang yang dia tak boleh, dia memang obses makanan. Dia obses makanan. Asal ada kedai buka baru nak try makan. Asal ada orang makan je fikir dia. Mesyuarat surau, agenda pertama menu makan. Menu makan apa, masak apa tu dia fikir. Tapi kalau dia memang dia kerja caterer nak buat macam mana, mana kerja fikir makan lah. Tapi kepala dia fikir makan je. Kerana apa? Kerana sepatutnya kita ni memang kita ada keinginan untuk sesuatu. Memang kita ada keinginan untuk makan. Nampak bila pergi bazar tu tengok, sedap kan, sedap. Tapi tu kita ingat tu syahwat untuk makan. Kita nampak ni sedap, kita nampak tu sedap, ni sedap. Kepatutnya puasa kita ni junnah, perisai. Kita tengok macam aku puasa, makan lebih kurang cukup lah, ambil ni sikit cukup gitu. Sepatutnya begitu. Tapi kalau kita puasa tapi tak boleh kawal syahwat kita dalam membeli makanan, beli sampai penuh jari, mujur baru ni PKP, tak ada bazar Ramadan, mau makan kat rumah kan kali ni. Ni paling jimat sekali. Kalau tak bulan puasa, perbelanjaan bulan puasa lebih banyak daripada belanja bulan biasa biasanya. Bulan biasa kadang-kadang kita makan sehari mungkinlah RM20 begitu. Bulan puasa satu hari sampai RM50 buka puasa. Kerana apa? Kerana itulah kita gagal dalam mengekang syahwat makan kita ni. Baik. Kemudian sepatutnya bulan puasa ni kerana kena kurangkan makan dan lebihkan ibadat. Kerana dua ni dia tidak boleh bersama. Banyak makan dengan banyak ibadat dia tak akan bersama, dia tak akan bersatu. Sebab tu para ulama banyak puasa, kerana boleh banyak amal soleh. Kerana orang yang banyak makan agak mustahil untuk dia banyak amal, agak mustahil. Kerana apa? Kerana makan akan menyebabkan seorang tu ngantuk dan lemah minda dia. Kerana apa? Kerana otak kita hidup dengan oksigen. Bila kita banyak makan, oksigen diperlukan untuk proses makanan.
Bila kurang oksigen banyak guna kat perut, kurang guna kat kepala, kita akan jadi malas, kita akan jadi mengantuk. Tu yang menguap. Kenapa? Kerana kurangnya oksigen yang ada dalam kepala, kerana banyaknya oksigen digunakan untuk proses yang ada dalam perut. Sebab itu orang yang banyak makan pasti dia akan mengantuk, Maka sepatutnya bulan puasa kena kurang makan supaya tidak mengantuk dan boleh tambah amal soleh. Kita terbalik. Kita bulan puasa buka macam besok tak ada lagi makanan. Makan sungguh-sungguh. Macam lepas ni 3 hari. Macam puasa tu 3 hari sekali berbuka. Dia punya gaya buka masa. Macam puasa Isnin, Selasa, Rabu baru buka. Khamis, Jumaat, Sabtu baru buka sekali lagi. Macam tu dia punya gaya makan dia. Sedangkan patutnya tak begitu. Patutnya makan lebih kurang dan banyakkan amal soleh. Itu yang jadi kita ni, trend kita bulan puasa, hari minggu pertama, minggu kedua je semain tarawih rumah ramai. Kerana semangat tu, bukan semangat. Lepas tu uyup tuan. Hari pertama banyak kali, banyak tahun saya datang tak ada parking imam tak ada parking. Parking imam dia sapu sekali. Penuh masjid. Hari minggu kedua imam boleh parking sebelah mimbar je selap, punya kosong tu. Tak ada orang. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, apakah maknanya puasamu, bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi, sedangkan tidak ada sebarang bekas tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Baik, satunya disebut kat sini, dia kata, Imam Ghazali kata, sedangkan kalau kita makan banyak malam, sepatutnya waktu malam ni makan paling sikit sekali. Sebab tu ada pepatah kata, makan pagi macam raja kan, makan tengah hari macam orang biasa, malam macam orang papa kedana. Nak tunjuk jumlah makan tu. Pagi makan banyak tak apa, kita guna tenaga. Tengah hari pun makan banyak sikit tak apa, malam makan sikit kerana malam kita tak guna tenaga. Tapi tengok jugalah tuan-tuan kita ni kan. Dulu tok-tok kita kampung makan nasi Jawa belah-belah Johor sana kan, tuan, kampung-kampung saya tu. Wak-wak tu pagi makan nasi ambeng. Nasi ambeng tu nasi putih, ayam, mihun, ada ikan masin apa semua. Nasi berbukit. Tapi tuan-tuan tengoklah dia punya kerja tu macam mana tuan-tuan. Berbaloi lah dia makan gitu. Dia gingap, menyawit tuan-tuan. Angkat sawit tu, bukan kecil-kecil sawit tu, buah tu. Sekali borak tu angkat 20 kilo, 30 kilo. Berbaloi lah dia makan banyak gitu. Kita makan pagi nasi lemak, rendang ayam lah, makan kuih lagi, minum teh ais, lepas tu duduk kat aircon. Tu yang perut makin lama makin besar, leher makin hilang kan. Jubah ni makin lama tak boleh pakai, tak boleh butang atas ni lama. Di situ buka aja leher dengan apa, kadang tak boleh nak butang lama-lama. Ni kita padan jugalah kena tengok makan. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang orang-orang kampung ni, wak-wak ni, kampung-kampung ni, kalau tuan-tuan pergi kampung-kampung belah Johor, kampung-kampung Jawa ni, kita tengok wak-wak ni umur dah 80, 90, boleh kayuh basikal, boleh pergi masjid lagi. Walaupun mereka makan banyak, tak ada kecil manis, tak ada apa tuan. Minum air teh manis punya, kau-kau je, tapi tak ada kecil manis. Kerana padan dengan kerja dia buat lah tuan. Pak mertua saya kerja ni, apa nama, buat padi ni, muak padi. Makan memang banyak lah, tapi tengoklah padan dia buat. Saya tengok dia angkat guni, dia angkat baja tu. 3 guni sekali dia angkat belakang, boleh relax. 1 guni saya angkat tak lepas. Dia boleh angkat 3 guni. Menantu badan besar saja angkat tak boleh. Dia badan kurus tapi boleh angkat tu. Padanlah dia makan dengan kerja dia. Kita ni tak padan makan banyak, lepas tu tidur lagi malam dalam puasa. Tak gitu, maka dia akan merosakkan kita. Imam Ghazali kata, tak ada tempat yang lebih Allah Ta'ala murkai lebih daripada perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Imam Ghazali kata, perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal penuh, makan sampai kenyang pun dimurkai oleh Allah Ta'ala. Makan halal tak ada masalah, tapi dimurkai kerana makan banyak hingga kenyang, hingga penuh perut ni adalah satu sifat yang keji sebenarnya. Sifat mazmumah, orang yang banyak makan ni mazmumah. Sebab tu kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan temui bahawa hadis Nabi SAW ni perut dia tak gemuk, tak kurus. Nabi perut dia biasa saja. Dan guru saya sebut, dia kata, bila huraikan hadis tu, dia kata mustahil bagi Nabi-Nabi untuk gemuk, mustahil. Buncit perut mustahil. Kerana perut buncit dia akan di-associate ataupun dikaitkan dengan banyak makan. Bila banyak makan menunjukkan orang tu dia cintakan dunia. Makanan ni dunia, dia cintakan dunia. Mana boleh seorang Nabi dia ada satu yang cenderung kepada dunia, tak boleh kan? Kalau kita tengok orang badan besar, kita kata kita tuang makanan dalam dulang,
Kita makan 3 orang ataupun 2 orang, seorang tu badan besar. Badan besar. Dia tukar tuang tu, dia tuang sama juga macam 5 orang. Dia akan kata apa? InsyaAllah boleh habis ni. Ada sahabat kita seorang ni boleh habis makanan ni. Dia tengok badan besar, dia kata InsyaAllah sahabat kita ni boleh habis makanan ni. Kenapa? Kerana memang kita akan sinonimkan orang badan besar kuat makan. Memang gitu. Maka sebab tu Nabi alaihissalam, guru saya sebut, dia kata mustahil bagi mereka, tak kena bagi mereka untuk ada perut yang besar. Kerana perut yang besar menunjukkan dia banyak makan. Bila banyak makan menunjukkan dia ni hati terpaut pada dunia, kerana fikir makan banyak sangat. Jadi sebab tu Nabi alaihissalam dan Rasulullah SAW ni kita baca dalam kitab Syama'il, Nabi ni makan lebih kurang saja. Nabi makan bila lapar dah berhenti, bila sebelum kenyang. Kita bila kenyang tak berhenti-berhenti lagi. Ni beza kita kan. Kerana punca penyakit ni daripada perut kebanyakannya. Punca penyakit daripada perut. Sebab itulah satu kita tengok Tuan M ni yang boleh puji dia bab tu lah. Bab lain tu ikut tuan-tuan dan tuan-tuan. Bab satu saya puji dia kata bab makan tu. Kita kata betul lah. Antara umur orang tua ni boleh panjang umur, boleh sihat, boleh jadi Perdana Menteri sampai 2 kali gitu kan. Umur 90-an. Orang lain umur 90-an duk mana tuan-tuan? Duk pakai kabel macam-macam lah kalau hidup pun. Ada masuk hidung, ada ni duk atas wheelchair, duk atas kursi macam-macam. Dia masih boleh lagi ceramah sini ni. Antaranya pesan dia apa, dia kata bila sedap berhenti. Pesan dia, bila makan sedap berhenti. Memang dia boleh pakai juga. Mana yang mungkinlah dia Allah Ta'ala panjang umur sebab dia jaga kesihatan. Bila kenyang berhenti. Kita pula bila kenyang, bila sedap tambah lagi. Sedap tambah lagi. Tu yang tak pelik penyakit datang banyak ke kita. Baik. Apabila kau sudah faham makna puasa ini, maka perbanyakkan olehmu daripadanya mengikut kemampuanmu, kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain dan anak kunci kepada segala ketaatan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi bahawa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali hingga sampai 700 kali ganda, mengikut keikhlasan dan keindahan ataupun kecantikan amalan tersebut dibuat. Kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang sangat banyak sehingga tidak terbilang banyaknya. Maknanya Allah Ta'ala sebutlah hadis kursi pada Nabi SAW. Nabi kata, Allah Ta'ala ni kata, amalan lain kita buat, semayang, baca Quran, sedekah dan lain-lain, Allah Ta'ala boleh beri daripada 10 sampai 700 kali ganda. Boleh ganda. Maksimum 700, paling rendah 10. Ikut paling cantik amalan dia, jaga rukun dia apa semua, cantik dapat 700. Baik. Kecuali illa shaum wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, aku yang akan balas. Makna dia tak ada limit, unlimited. Dia tak ada limit pahala untuk puasa ni. Allah Ta'ala boleh bagi sebanyak mungkin pahala daripada puasa. Maka sebab itulah Imam Ghazali sebut dekat Mukadimah tadi, dia kata apa? Sebab itulah nanti dalam syurga orang puasa tempat dia tinggi dalam syurga. Kenapa? Kerana balasan daripada amalan puasa ni wa ana ajzibi. Allah Ta'ala yang balas dan jumlah dia unlimited. Tak ada limit. Macam kita internet dah ada limit kan. Ada limit 50 gig, 30 gig, ada limit kat situ. Tapi ada internet yang unlimited. Pakailah, tengoklah banyak mana sekalipun. Tak ada. Begitu juga. Ada amalan yang unlimited. Sampai 700 kali ganda je amalan lain. Kecuali puasa dia unlimited. Allah Ta'ala boleh bagi sebanyak mana. Sebab tu kena banyak puasa. Cumanya puasa ni dia tidak seperti amalan lain. Amalan lain kena buat. Semayang kena buat. Zakat kena buat. Baca Quran kena buka, kena baca. Tapi puasa ni dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Dia tak memerlukan apa-apa. Cuma kena menjaga anggota tu saja tadi. Dan inilah yang paling susah sekali. Sebab itulah dibayar dengan bayaran yang sangat tinggi oleh Allah Ta'ala. Kerana puasa ni walaupun tak buat apa-apa, tapi memelihara puasa tu susah. Nak bagi jaga mata, nak bagi jaga telinga, nak bagi mata ni tak nampak benda yang haram. Payah kadang-kadang. Kita buka YouTube, nak tengok ceramah ustaz, tengok kuliah kan. Tengah-tengah ada iklan pula, iklan Shopee, orang nak joget ni tu. Kita tengah puasa, tengah kuliah, ada juga orang joget-joget tengah video kuliah. Ni iklan kadang-kadang payah kadang-kadang kan. Dia nak menjaga. Sebab tu bila payahnya nak menjaga ni tadi, maka sewajarnya lah memang Allah Ta'ala bayar dengan pahala yang sangat besar bila kita boleh jaga puasa kita ni. Dan sabda lagi Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih la khulufu qamis saim atyabu 'inda Allah min rihil misk
Yaqulu Allah azza wa jalla innama yadru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabuhu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bih. Demi Allah yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Satu ini, baik ini, maka mulut orang puasa ni memang lazim dia akan berbau. Mulut orang lapar, kerana perut lapar ni dia akan berbau sikit. Baik, sebab tu di sisi Allah Ta'ala dia dikira bau lebih wangi dari kasturi walaupun puasa ni musuh. Tapi ingat, di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi kawan kita. Jadi bila puasa jangan duk ha kat muka orang. Jadi kata Nabi sebut ni bau kasturi. Bau kasturi di sisi Allah. Bau kawan kita macam bau tikus mati. Baik jangan buat mulut gitu dengan kawan-kawan. Dan pastikan sebelum gelincir matahari gosok gigi. Gosok gigi. Jangan ingat bila puasa tak gosok gigi. Selagi tak sampai waktu makruh gosok gigi. Kerana biar busuk tu datang daripada mulut yang berpuasa, bukan daripada gigi yang busuk. Gigi yang busuk dengan mulut yang lapar dia lain bau dia. Gigi yang busuk ni lain. Air liur dia macam air liur biawak bau dia kadang-kadang. Kerana gigi tu tak bergosok. Daripada sahur tu tak gosok lagi. Lepas sahur tu gosok dulu sampai ke tengah hari. Waktu tengah hari selagi belum matahari gelincir, gosok lah gigi tu kan. Ini betul-betul puasa dia main tak gosok gigi. Dia fikir gitu je kan. Ni mulut yang bau puaka. Baik. Allah berfirman, hamba-Ku rela meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya kerana semata-mata mencari keredaan-Ku, maka puasanya adalah untukku dan akulah yang akan terus membalasnya. Disebut dengan sekali lagi, walau kerana hamba ni sanggup tinggalkan syahwat. Sebab tu dalam meninggalkan syahwat ni, untuk orang yang dah kahwin 30 tahun tak ada masalah. Ni sebab tu dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dekat-dekat Ramadan. Makruh mazhab Syafi'i. Dia lagi 3 hari nak puasa dia pergi kahwin pula. Makruh. Kerana ditakuti dia tak boleh mengawal nanti. Dia tak sama orang yang pakai kereta lama dengan orang baru beli kereta. Tak sama. Orang baru beli kereta si nak bawa aja kereta tu kan. Start mana hangjam pergi jalan Pusat Taman, pergi mall sana, pergi mall sini, baru beli kereta. Dengan orang yang kereta 30 tahun, lantaklah kereta tu kan. Kadang-kadang hangjam pun tak pandai kan. Macam itulah kita. Maknanya orang baru kahwin dia tak sama dengan orang lama kahwin. Orang baru kahwin tu mazhab Syafi'i makruh kahwin dekat-dekat dengan Ramadan. Takuti dia tak boleh mengawal diri. Orang yang sanggup meninggalkan syahwat dia, makanan dia, minumannya kerana semata-mata cari redha Allah, maka puasa dia untukku dan akulah ini Allah Ta'ala kata, akulah yang akan balasnya. Sikit lagi, ada 2 berenggan lagi. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Dalam syurga itu ada suatu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ni ramai orang letak nama anak Rayyan ni kan. Ingat Jack Ryan. Banyak dia ada musim nama ni. Nama Rayyan semua. Jadi nama Syafiq semua zaman tu. Nama Hasbullah dia rare sikit. Jarang jumpa. Baik. Ar-Rayyan ni apa? Ar-Rayyan ni dia adalah nama pintu syurga untuk orang puasa. Jadi orang tahu ni Rayyan ni apa? Rayyan ni adalah nama pintu syurga untuk orang yang puasa. Dan pintu tu hanya dapat dimasuki tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang yang puasa saja. Orang puasa saja dapat masuk pintu ni. Syurga ni dah ada banyak pintu dan pintu ni khas untuk orang puasa. Maka siapa saja yang puasa, termasuk kita yang beriman puasa Ramadan, puasa dapat masuk syurga melalui pintu tersebut. Orang kita ni Melayu ni puasa tak tinggal, semayang tinggal. Boleh puasa ni biasa orang kita tak tinggal. Walaupun orang tu tak semayang, dia tetap puasa. Saya jumpa ramai orang tak semayang tapi puasa jaga. Rugi lah gitu, rugi kan. Puasa tapi tak tutup aurat. Ni pun ramai juga kadang-kadang. Rugi kat situ. Baik. Maka yang akhirnya, maka cukuplah bagimu ya talib, yakni penuntut, sampai sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan hanya hidayah, akan jalan hidayah. Dan apabila engkau berhajat, maka beginilah tuan. Kita ni nak hidayah ni ada orang yang Allah Ta'ala beri dengan begitu saja. Kerana yahdillahu may yasha, Allah Ta'ala bagi hidayah pada siapa dia nak. Tapi ada orang yang kena usaha nak dapat hidayah ni. Dia kena usaha. Usaha ni melalui apa? Melalui amalan-amalan yang telah kita baca dalam kitab ni tadi. Bila kadang-kadang tuan-tuan kita akan rasa berat dalam suatu amalan,
tapi istiqamah dalam buat amal tu. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan beri keringanan dan Allah Ta'ala akan bagi hidayah kita untuk kita mudah buat amal tersebut, untuk jadi orang baik. Dia buat nak jadi baik ni kita usaha. Dia tak ada orang lain-lain jadi baik, tak ada. Dia kena usaha, dia ada mujahadah, dia kena lawan nafsu, dia ada ujian-ujian Allah Ta'ala datang pada dia. Tapi kalau dia boleh tangani benda tersebut, maka selayaknya dia akan dapat hidayah daripada Allah Ta'ala dan akan dapat syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Kerana syurga ni dia tak akan dapat dengan cara mudah. Takkanlah tiba-tiba mudah-mudah kita dapat syurga, tak. Syurga yang mahal, ada harga yang kena bayar, iaitulah mujahadah kita untuk dapat hidayah daripada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan tadi. Dia tidak akan dapat melainkan dengan cara kita buat amal dan ketaatan pada Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Nah, apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi berkenaan dengan sembahyang, puasa dan lainnya, maka hendaklah engkau rujuk kepada apa yang telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya kitab ni adalah kitab yang cerita tentang adab-adab tasawuf. Tapi untuk cerita tentang lebih detail, kerana kitab ni dia akan ambil ringkas-ringkas saja, dia lebih kepada nasihat saja kitab ni. Nak tahu yang lebih detail, Imam Ghazali kata kena mengaji, baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah juga. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita baca ni dapat beri manfaat kepada kita. Walaupun kita dengar benda ni banyak kali, kita dengar ni setiap kali Ramadan, tapi dia mengingatkan kita. Kerana ingat ni manusia memang berhajat kepada ingatan yang berulang kali, kerana manusia ni mudah akan terlupa. Baik, wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.